Bila mana kita tutup segala-galanya, dengan mata tertutup, telinga sudah ditutup pendengarannya, kaki sudah ditutup langkah-langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat roh daripada kita dan tubuh kita dah mula kejang kaku, sejuk, tak lagi sepanas sekarang ini. Apa yang kita harapkan pada masa itu? Hanya satu sahaja, iaitu meninggal dalam iman, dalam taqwa. Itulah harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين. اللهم بدد شملهم وشتت كلمتهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم، إنك على كل شيء قدير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, dan berbekalah kamu dengan sebaik-baik bekalan, yakni bekalan taqwa.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Imran 197. Berbahagia dan hormati Fadil Tan Sri Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid dan seluruh Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Al-Falah. Yang dihormati dikasihi Al-Fadil Tuan Imam kita pada pagi ini Ustaz Hakimi, Tuan Bilal dan seterusnya. Yang dikasihi dan dihormati seluruh kehadiran para jamaah, tetamu-tetamu subuh yang penuh barakah ini. Pertama-tama alhamdulillah kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang begitu besar anugerahnya yang tiada sempat dan hentinya, dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke hari, bahkan berterusan bulan ke bulan, tahun ke tahun. Alhamdulillah, iaitu nikmat Islam dan iman yang masih berada dalam hati jantung kita, merupakan jalan keselamatan, jalan keamanan, jalan kebaikan dan kemuliaan kepada kita, yang pastinya itulah harapan kita selama-lamanya, hidup dalam Islam, mati dalam Islam, hidup dalam iman, dan meninggal alam ini dalam keimanan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apalagilah kalimah lebih besar, tuan-tuan sekalian, yang lebih besar daripada kalimah tersebut. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Hidupkan kami dalam iman dan matikan kami dalam keimanan. Apalagi kalimah lebih utama daripada itu. Itulah harapan kita saat bila mana kita tutup segala-galanya, dengan mata tertutup, telinga sudah ditutup pendengarannya, kaki sudah ditutup langkah-langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat roh daripada kita dan tubuh kita dah mula kejang kaku, sejuk, tak lagi sepanas sekarang ini. Apa yang kita harapkan pada masa itu? Hanya satu sahaja, iaitu meninggal dalam iman, dalam taqwa. Itulah harapan kita. Dan harapan ini, tuan-tuan, kita bukan sekadar mengharapkan, tetapi kita nak ianya sobor, sobor dan sobor. Kerana saat kematian kita tak tahu apakah keadaan kita nak mati nanti. Di mana kediaman kita, di mana tempat kita meninggal. Apa saat ketika kita akan meninggal. Apa situasi kita akan hadapi saat kematian kita. Di jalanan, mengejut, dalam keadaan sihat badannya, fizikalnya, di katil hospital, ketika memandu kenderaan, ketika sedang bersolat, di luar masjid, tengah makan minum, wallahu kita tak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tak ada siapa yang tahu di mana tanah bumi dia akan meninggal. Di mana tanah bumi dia akan meninggal. Itu yang Allah sebut kepada kita surah Luqman ayat 34. Jadi kalau inilah yang kita fikir, sentiasa renung kita dalam kehidupan kita sentiasa, jawapannya ada. Apa jawapannya? Kata para ulama kita ialah kita istiqamah dalam beramal, istiqamah dalam berilmu, istiqamah dalam kita beriman, istiqamah dalam lewat kebaikan dan pahala-pahala, istiqamah dalam mencari pintu rahmat Allah, istiqamah dalam memperkemaskan hati nurani dengan kebaikan demi kebaikan, istiqamah untuk membetulkan apa yang pincang, istiqamah dalam sudut untuk mendapat husnul khatimah. Itu semua jalan-jalan diatur oleh agama kita. Tinggal lagi, tuan-tuan sekalian, bagaimana kita mengambil jalan-jalan tersebut. Pada pagi ini, dalam suasana yang tak berapa panjang ini, sekadar untuk ingatkan balik, betulkan balik mana yang tak betul, perkukuhkan balik apa telah diperkukuhkan selama ini.
Saya nak ambil tajuk yang sekira dekat dengan saya pada pagi ni lah. Iaitulah keutamaan taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya satu kalimah tajuk yang biasa. Ya benar. Kalimah taqwa ini memang kalimah yang biasa dan memang kena dibiasakan. Tetapi di sana, di luar sana banyak kitab-kitab tulisan para alim ulama kita yang mengkhususkan tentang taqwa sepatah, tapi penjelasannya cukup mendalam hingga berjilid-jilid perbincangan mereka. Salah satu kitab yang saya duduk baca dalam tempoh beberapa minggu, bulan ini, bukan bulan lah, minggu-minggu ini, kitab yang dituliskan oleh seorang tokoh besar yang telah meninggal dunia beberapa masa yang lepas, baru saja. Iaitulah Dr. Amar Sulaiman Al-Ashqar. Tajuk kitabnya At-Taqwa Ta'arifuha wa Fadluha wa Mahzuratiha wa Qasasun min Ahwaliha. Bahasa Arabnya. Saya ada bahasa Arabnya, ada terjemahnya. Kebetulan, rezekinya ada terjemah. Hadiah orang. Saya ambil yang terjemah lah sebab duk semak-semak terjemahan yang ada ini menepati nas Arabnya. Tajuk berbunyi taqwa, pengenalannya, kelebihannya, kemuliaannya dan kisah-kisah sekitar tentang taqwa. Allahu Akbar. Dalam kitab ini begitu panjang cerita, tapi tak untuk pada pagi ini amanah ilmu saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, mengambil sedikit daripada bicara tulisan almarhum Al-Syekh Al-Doktor Amar Sulaiman Al-Ashqar, seorang ulama besar daripada Jordan, bekas mantan ataupun mantan pensyarah Universiti Al-Yarmouk dan beberapa universiti di luar negara. Baik tuan-tuan sekalian, dalam usaha kita untuk kita tengok balik, semak balik, sekalipun kita dah ketahui, tapi lah pengkalan kita kan dalam ilmu ni, para ulama sebut at-tikrar, mengulangi, ingatkan balik dengan mengulangi cerita-cerita ilmu ni tidak pernah akan memberikan kita kepuasan, bahkan makin tak puas. Itu kekuatan ilmu. Sekalipun kita ulang bab ilmu yang sama, tak pernah berikan kita kepuasan. Tetapi yang berlaku ialah tak akan puas. Ini antara kelebihan ilmu dalam Islam. Baik. Bila sebut tentang keutamaan taqwa ini, saya ambil tajuk pagi ini dalam bab berapa ni ayat tersebut lah. Tapi dalam bab yang dah masuk, bab yang agak panjang, iaitulah fadail at-taqwa, kelebihan keutamaan taqwa. Tuan-tuan sekalian, kita boleh bersetuju dan kena bersetuju. Kena bersetuju dan boleh bersetuju bahawa pakaian hidup kita adalah taqwa. Pakaian hidup kita taqwa. Itu pakaian kita. Tidak ada pakaian yang lebih utama dalam hidup seorang manusia melainkan taqwa. Apa bangsa, apa keturunan, daripada apa ucapan bahasa dia ucapkan, daripada keturunan apa sekarang dia ada, daripada datang apa bangsa keturunan, semuanya wajib berpakaian dengan pakaian taqwa. Dari mana datangnya peringatan ini? Jelas daripada Al-Quranul Karim. Hanya satu ayat yang boleh kita bawa dalam hidup kita sampai bila-bila. Melayukah anda, Cinakah anda, Indiakah anda, Kadazankah anda, apapun daripada bangsa yang pelbagai, bahasa yang tak sama. Tapi ayat ini ayat yang mesti masuk dalam hati kita. Apa di ayatnya? Al-Hujur ayat 13. Letaklah ini dalam hidup kita. Secara mudahnya, ambil ayat ini, Al-Hujur ayat 13. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya 5 patah perkataan. Tapi bukan 5 makna. Ribuan makna boleh kita ambil pada ayat yang ringkas ini. Allah sebut, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, yang paling mulia, yang paling terbaik, yang paling istimewa,
yang paling hebat, yang paling sempurna di antara kamu, tak kira siapa pun kamu, attaqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah menunjukkan pakaian kita lah. Dan ada ulama yang kata, libasul mu'mini at-taqwa. Pakaian orang beriman taqwa. Kerana taqwa adalah sebahagian sifat penting yang wajib ada dalam hati nurani orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada dalam Al-Jur'ah 13. Dan lebih utama lagi, bila bercakap taqwa ini pakaian kita, wajib kita pakaikan, kita baca ayat yang lain pula. Itu Al-Imran 102. Tadi Al-Hujurat 13 dah sebut dah. Paling mulia, paling sempurna, paling hebat, istimewa kalau manusia, tak kira siapa, orang paling bertakwa. Cukup jelas. Itu penilaian Allah kepada kita, hambanya, datanglah kita, takwalah ukurannya. Ayat seterusnya, ayat Al-Imran 102 pun menjadi prasyarat penting. Ini penting. Ingatlah, perhatilah, renungkanlah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang pasti kedengaran di mimbar Jumaat oleh para khatib yang membacakan berkhutbah pada hari Jumaat. Ali Imran 102. Ayat ini lebih terfokus kerana Allah letakkan prasyarat yang penting, iaitu saat bila kamu mati, apa Allah nak daripada kita? Apa bekalan kita untuk mati ni? Allah beritahu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bermula ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullah, orang beriman bertakwa kepada Allah dengan benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati. Bukan tidak mati, akan mati, tapi kena mati. Dalam syaratnya kata Allah, wa antum muslimun. Mati seorang yang bertakwa. Mati seorang muslim yang serah diri kepada Allah. Mati dalam iman yang kokoh dan padu. Takwalah. Itu prasyarat yang Allah letak kepada kita. Jadi bersandarkan dua ayat, Al-Hujurat 13, ayat Al-Imran 102 ini, apa rumusan kita boleh buat, tuan-tuan? Banyak. Bukan untuk 1 jam, 2 jam ceramah, 2 hari pun tak selesai. Banyak. Tapi sekadarnya, pada pagi ini, dia menunjukkan kepada kita bahawa ia adalah suatu kepastian, kemestian yang wajib kita terima hakikatnya. Itulah dia. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, dia ada ucapan ringkas tentang taqwa ini. Saya nukilkan daripada satu tulisan beliau. Saya tak ingat kitab apa, tapi catatan saya ada. Tapi catatan daripada beliau, kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, taqwa adalah harta terpendam yang paling berharga sekali. Jika kamu mendapatnya, maka seolah-olah berkumpul kebaikan dunia akhirat dalam taqwa itu. Ini kata-kata Imam Al-Ghazali. Ulang balik, taqwa adalah harta terpendam yang paling berharga sekali. Jika kamu mendapatnya, maka seolah-olah berkumpul kebaikan dunia akhirat dalam taqwa itu. Imam Ghazali dia kaitkan taqwa dengan sedikit harta yang kita miliki. Ada sedikit pandangan para ulama yang mengupas tentang kenapa Imam Ghazali berkaitkan taqwa semacam harta yang terpendam, yang terkumpul. Sebab kata setengah ulama bila baca tentang statement ini, kerana dah jadi satu kebiasaan dalam hati-hati manusia sampai bila-bila pun, antara perkara yang paling dia nak, yang paling dia mahu, yang paling dia duk cari malam siang sampai tak tidur kadang-kadang, bekerja sungguh-sungguh, apa? Harta. Tak cakap banyak. Tak ada orang yang kesampingkan harta pada kehidupan. Tak ada. Kerja orang tu gila, memang tak nak. Kalau 100 pun, dia koyak-koyak je.
Kalau 1,000 pun dia buang tong sampah sebab tak ada otak, tak ada yang cerdik. Itu kaedah dia dah. Orang cerdik semacam anak-anak kita. Saya ada cucu 5 orang. Ada yang kecil itu yang umur dalam 2-3 tahun. Jumpa dengan saya CD, panggil CD. Dah boleh kita bercakap, CD nak salam, hak. Sambil hak itu, duit. Sebut duit. Yalah, kita dah biasa dah hollow sikit RM2 tu, 10 ke kadang-kadang. Yalah cucu. Tapi bila hak saja, padahal tak nak balik lagi. Hak saja, peluk CD-nya, duit. Makna dan kepala dia, walaupun 2 tahun, kalau 20 sen pun dia senyum. Tak bayar RM2 pun, RM1 pun dia senyum. Tapi jiwa tu melekat. Dah kita semua yang hadir pada pagi ni, siapa yang tak nak harta, tak nak cari harta, tak nak jadi orang paling berharta, saya tak fikir tak ada dalam hati nurani kita. Cuma titik bezanya adalah orang beriman, dia nak berharta, adalah faktor-faktor dia nak buat harta itu. Nak dapat pahala lebih, redha lebih, itu kita kena faham. Tapi orang tak beriman, cari harta, dia tak fikir dosa pahala. Orang beriman lain. Aku nak harta banyak sebab aku nak tunaikan hak agama. Nak zakat tiap tahun, nak sedekah, nak sumbang. Lain. Faktornya berbeza. Tapi tak apa. Itu Islam tak pernah halang kita. Dah makin kaya, lagi bagus. Makin berharta banyak, lagi bagus. Dapat pahala yang melimpah ruah. Lagi besar kedudukannya dalam agama. Baik. Maka ini kata Imam Al-Ghazali, takwa ini macam harta. Yang terpendam, yang paling berharga sekali, kamu dapatnya seolah terkumpul kebaikan dunia akhirat. Tuan-tuan, kata para ulama, bila kita letak harta itu sebagai satu takwa semacam harta, kita bersungguh-sungguh. Bagaimana seorang yang boleh cari harta awal pagi sampai ke malam, tengah hari sampai ke malam, sampai peringkat keluar pada rumah bekerja kerja harta. Demikianlah orang mencari takwa, dia akan bekerja, beribadat, cari ilmu, cari iman, cari amal, buat kebaikan. 1001 amalan. Sebab apa? Nak bina takwa. Semacam dia cari harta tadi. Dia boleh dalam keadaan merentasi masa, belum subuh, dah mula bergerak contohnya, untuk tujuan urusan kerja. Belum subuh, dah merentasi masa, sebab apa? Nak cari duit dan harta. Ni nak contohnya. Sampai ke tak tidur malam. Sampai tak tidur, penat pun cari harta lagi. 2 jam tidur, bangun. Contoh. Bagaimana seorang manusia begitu sifat dengan harta, maka sepatut dengan agama pun sama. Jiwanya macam tu. Dia boleh jadikan masanya tak panjang, tak banyak untuk berehat, tapi kerana ibadat. Contoh, bukan bermakna sampai tak tidur, tetapi aku tidur tak cukup pun tak apa, nak ibadat lebih. Aku boleh bangun, nak usah bangun pukul 4 pagi, sekali aku tidur pukul 2 pagi, nak bangun 4 pagi, nak bertahajud. Boleh bertasbih, tahmid 2-3 patah, semayang sunat, qiyam, tahajud, contoh 2-3 rakaat, contohnya. Jiwa macam tu. Dia boleh redah keletihan yang dia ada untuk cari ilmu. Hujan panas tak kira, datang untuk beribadat, contohnya. Jadi kaitan tu ada, betul lah tu. Bila saya renung ini, kata para ulama, ada nilai di situ. Tapi sayang, 1000 kali sayang, ada orang dia tak boleh nak sampai tahap tu. Kerana harta bersegang mata. Kerana ibadat, mata tak pernah buka-buka. Sebab apa? Sebab dunia tetap melekat di hati. Ini yang menjadi masalah. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam hubungan ini, saya bercakap ini, saya tak nak bercakap benda besar-besar. Benda simple. Yang saya anggap sebagai suatu perbincangan yang bersifat untuk mengingatkan balik, insafkan balik. Takwa ini secara falsafahnya begitulah. Baik. Takwa ini, kalau tengok kepada makna bahasa, semua kita tahu takwa. Semua itu sudah dimelayukannya. Asal bahasa Arab. Ya, waqa, yaqi, takwa ini bahasa Arab. Tapi dah dimelayukan, semua orang sebut. Jadi orang bertakwa, kena bertakwa, golongan bertakwa, takwa. Dah. Apa makna? Takwa dalam bahasa, kalau kita ambil secara mudah dalam konteks bahasa kita, ialah penjagaan
pemeliharaan, perlindungan. Itu cara bahasa. Dan bahasa kita bukan bahasa lain. Penjagaan, perlindungan, pemeliharaan. Maka tuan boleh nampak tu. Sebut penjagaan. Kita nampak. Jaga. Kita sebut perlindungan. Ada sifat melindungi. Pemeliharaan. Memelihara. Jadi takwa ini dirumus dalam keadaan yang betul beri kita kebaikan. Menjaga kita. Memelihara kita. Melindungi kita. Dia kan sebut menjaga, melindungi, melihara. Kita fahamlah tu. Itu ada unsur keselamatan. Pihak berkuasa bertugas menjaga keselamatan. Mereka berkumpul untuk jaga keselamatan orang ramai. Contohnya, kita selamat. Sebab ada pihak berkuasa yang ngurus tadbir untuk jaga keselamatan. Dipelihara kita supaya tidak ada gangguan. Melindungi kita daripada gangguan. Contohnya, kita faham tu. Kita lebih terasa selamat bila ada nilai itu. Pelihara, jaga dan dari sudut pelindungan. Baik. Maka taqwa dalam bahasa macam itulah. Waqa, yaqi, taqwa. Wiqayatan. Baik. Tuan-tuan sekalian, itu secara imbasan tentang soal dari sudut bahasanya. Baik. Dari sudut istilahnya, secara istilahnya lah, taqwa ini kita boleh angkat, kita boleh sebut, kita boleh rumuskan daripada taqwa itu dengan beberapa pandangan yang disebutkan para ulama dengan cara paling simple. Dan ini juga tekankan oleh almarhum Dr. Sulaiman Omar Ashqar dalam kitabnya. Sambil rumusan, kata beliau dan kata para ulama yang lain, beliau sebut tentang taqwa dengan makna yang berasas kepada istilah ataupun syar'an, disebut sebagai taqwa dengan makna apa tuan-tuan? Dengan makna fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Ya, fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Ini istilah secara syarak yang ramai ulama menyepakati, bersepakat dengannya. Kalau disebut taqwa, tuan-tuan pegang yang ini. Ramai ulama bersepakat dengan takrifan ini. Taqwa itu apa? Taqwa itu dengan makna fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Taqwa ialah buat apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Wajtinab ini bahasa Arab menjauhi, meninggalkan. Istilah ini ulama ramai bersepakat dengannya sebab dia merupakan istilah yang simple dan mudah difahami. Dalam kacamata agama, apa istilah? Apa maksud taqwa itu? Iaitu fi'lul awamir, buat apa yang Allah perintah, wajtinabun nawahi, menjauhi, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita boleh renung sekejap, ta'rifan mudah ini, mana taqwa ini berdasarkan apa? Taqwa dalam bahasa, dalam istilahnya berdasarkan apa? Kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang bertakwa, tak kira siapa, saya insya-Allah, Tan Sri kita insya-Allah, Tan Kuasa Masjid, bahkan imam kita, Ustaz Hakim, semua kita ni, bahkan semua manusia yang berislam, kita pegang konsep ini. Pegang kata-kata ini. Buat apa yang Allah perintah, tinggal menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, mana kita berada di lorong taqwa. Dan kita benar-benar berada di lorong itu. Soalnya sekarang, kata Dr. Umar Ashqar dalam kitabnya, soalnya sekarang ialah di mana nilai maksud ini dalam hati nurani kita.
Itu sebabnya bila bercakap tentang takwa ini, dia bukan soal dari sudut membaca, memahami maksud yang ada kepada pemikiran kita, tetapi dalaman kita. Ratu Nabi bersabda, at-taqwa hahuna, takwa di sini. Takwa di sini. Maka tuan-tuan sekalian, sampailah satu tahap bila sebut takwa ini, maknanya kita sematkan di hati dan terjemahnya dalam perbuatan, dalam amalan. Kita tak perlu nak isytiharkan, saya orang bertakwa. Tengok muka saya, orang bertakwa. No. Tetapi, bila kita faham neracanya, buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang, di sini dia terpasak, dan bukan terpasak masuk semata-mata. Dia menjadi nilai kepada perjalanan kehidupan kita. Neracanya dalam amalan, dalam tindak tanduk, dalam hubungan kita seharian. Termasuk neraca bukan saja kita dengan Allah, dengan manusia, dengan alam cakrawala. Sebab itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam riwayat menyatakan takwa dengan makna yang agak lengkap. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan tarifan makna takwa dengan lebih lengkap dalam kacamata bagaimana ianya bersifat amalan yang mendasari kehidupan beragama seharian kita. Tak kira di mana kita berada. Maka kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu terangkum dalam 4 perkara. Takwa ini terangkum dalamnya 4 perkara. Bukan 1, bukan 2, 4. Kalau 1 tak cukup, 2 tak lengkap, 3 tak cukup, 4 lengkap. Tak sebuah 5, 6, tapi 4 disebut. Dan saya fikir ini adalah ta'rifan yang agak menyeluruh. Kata Ali apa dia? Taqwa yang patut ada dalam hati nurani manusia, yang patut berbekas dalam hati manusia, yang hidup dalam kehidupan kita seharian. Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa itu dalam makna yang menyeluruh. Apa dia tuan-tuan? Yang pertamanya ialah al-khawfu minal jalil, iaitulah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu minal jalil, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bila sebut al-khawf minal jalil, takut kepada Allah, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha kokoh, Tuhan yang maha agung ini. Maksudnya apa? Maksudnya ialah kita bina takwa atas nilai kita merasakan Allah segala-galanya. Bila perintah, tunai. Larang, jauhi. Kenapa? Kerana Allah ada kuasa mutlak. Kita hamba dia yang wajib terima kenyataan di atas apa perintah suruhannya. Jadi nilai al-khawfu tadi, bila masuk dalam hati kita, dia akan dapat jadi terjemahan dalam kehidupan. Maksudnya, dalam apa situasi kita hidup, kita nampak apa Allah perintah, aku nak buat. Larang, tinggal. Jadi takwa itu meresap dah. Ini ringkas. Yang kedua, kata Ali, dilengkap takwa dengan al-amalu bitanzil, iaitu dengan makna yang mudahnya, al-amal bitanzil ialah mengamali Al-Quran yang diturunkan ke atas kita. Kerana Al-Quranul Karim adalah panduan, pedoman
yang berikan kita segala bentuk peringatan, panduan, pedoman daripada A to Z dalam hidup. Kita telah bincang Al-Quran detail, tapi rumusannya macam tu. Jadi orang bertakwa, mana mungkin tinggal Al-Quranul Karim? Tak mungkin. Sebab dalam hidup sehariannya, apa dia buat sekalipun, percakapan, perbuatan, amalan, tindak tanduk, cari harta, cari rezeki, beranak pinak, apa saja, dia tak boleh melewati batas Al-Quranul Karim. Melalui perintah Al-Quran, apa yang boleh, tak boleh, apa haram, diharam. Jadi nampak, dia punya kaitan takwa dengan Quran tu, memang begitu. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, lengkap takwa, ada yang ketiga. Dua tak cukup. Yang ketiga, ar-radha bil qalil, yakni redha dengan agihan rezeki Allah beri kepada kita. Redha dengan agihan rezeki. Sebab hidup ini penuh rezeki yang melimpah ruah. Tak ada orang tak dapat rezeki pada Allah, tak ada. Setiap manusia Allah dah tentu rezeki kepada daripada perut mak dia lagi. Rezeki kehidupan, rezeki nyawa, rezeki harta, rezeki macam-macam. Ada 4 rezeki kalau ikut pada hadis Rasulullah. Rezeki ajal matinya, rezeki hartanya, rezeki makan. Ada. Maka setiap orang itu, Allah tentukan rezeki kehidupan daripada perut mak lagi. Maka sampai dia keluar dekat alam bumi, ar-radha bil qalil, radha dengan agiah rezeki Allah Azza wa Jalla. Kenapa dikaitkan rezeki ini? Agiah rezeki ini, kata para ulama kita, benda betul kata Ali. Sebab bila sebut tentang soal agiah rezeki ini, kita akan mengikat hubungan yang tak pernah padam dengan Tuhan. Sebab aku ni rezeki hidup ini bukan aku yang punya. Aku punya rezeki ni Allah yang punya. Sampai tahap, boleh jadi orang tu dia tak akan merasa langsung, sekalipun dia ada rezeki banyak, aku punya, tak ada. Yang ada apa? Aku punya milik Allah Azza wa Jalla. Penghayatan tu menebal. Dia buka mata saja. Aku buka mata ni, Allah beri rezeki. Kalau aku ditutup sampai sekarang, daripada pukul 5 tak boleh buka-buka lagi. Contohnya, pukul 5 tadi tak boleh buka lagi. Buka saja, zero, kosong, gelap. Apa keadaannya? Jadi kata para ulama, dengan buka mata tu saja, belum bercakap, belum ke mana-mana, dia dah rasa dah, rezeki Allah tak pernah padam. Apalagi rezeki makan minum, harta benda macam-macam. Jadi ada nilai. Ini orang taqwa. Maka orang macam ni syukur. Dia tidak akan kufur nikmat. Nikmat apa dia tak akan kufur. Yang ada ialah alhamdulillah ala kulli halin. Patulah ulama kita, saya ingatan saya lah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia kata apa? Antara kalimah tuan-tuan sekalian yang patut tidak padam daripada hati nurani kita, ucapan kita siang malam kepada Allah pada alhamdulillah ala kulli hal. Itu hadis pun Nabi ajar sahabat, ucapkanlah sepanjang waktu, sepanjang masa, bila ada rezeki, dapat rezeki dalam apa situasi, sampai ujian macam mana pun, kalimah yang kamu kena sebut apa dia? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Bagaimana keadaan, susah ke, senang ke, naik macam mana? Alhamdulillah. Waktu senang, alhamdulillah ala kulli hal. Diuji sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalimah ini, kata Ibn Qayyim, kalimah yang patut berkumandang di bibir kita. Sikit-sikit, alhamdulillah ala kulli hal. Tak kira dalam apa situasi. Ini antara amalan kita. Baik. Yang keempat, melengkap kata-kata Ali tentang maksud takwa tadi ialah dikata apa? Tak cukup. Yang pertama, 2, 3, 4 kena ada. Ini kemuncak. Kenapa? Yang keempat kata Ali, al-isti'idadu liyaumir rahil, bersiap siaga untuk
bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bersiap sedia untuk kembali kepada Tuhan. Ini maksud al-isti'adadu limarrahil, bersiap sedia untuk bertemu hari berpisah. Pisah dengan apa? Dengan dunia lah. Berpisah dengan apa? Dengan harta benda. Untuk balik kepada Allah kembali. Dalam keadaan berjenazah. Ini kata Ali, tanda taqwa. Persiapan al-isti'adad, ada bekalan untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Dan betul lah. Neraca taqwa ini bekalan. Ya tuan-tuan sekalian, keempat-empat elemen tadi melengkapkan yang tadi. Buat kebaikan, tinggal kejahatan yang Allah perintah. Maka saya nak sebut dalam bahasa yang ringkas ini, tak panjang dah masa ni, tuan-tuan sekalian. Jadi kata Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar rahmatullahi alaihi dalam kitab terjemahan ini, ya tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Dia kata taqwa adalah merupakan perjalanan kita yang begitu banyak kelebihan yang menanti. Banyak kelebihan menanti kita. Antaranya disebut kat sini ialah taqwa menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Taqwa menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Maksudnya ialah taqwa ini akan mengikat kita punya perjalanan yang penuh kerahmatan, keselamatan dari alam bumi, alam akhirat. Kalau saya boleh beri penjelasan yang ringkas tentang kata-kata beliau dalam kitab ini, beliau mengangkat seolah-olahnya taqwa ini adalah highway daripada alam bumi ke alam akhirat, tanpa sebarang halangan, tanpa sebarang perkara yang boleh menghalang perjalanan. Highway yang lurus, dunia dan akhirat. Keselamatan yang terjamin. Tak ada halangan, tak ada roadblock tengah jalan, tak ada gangguan langsung. Bahkan satu jalan yang lurus sampai ke padang mahsyar. Taqwa. Saya sempat duk semak-semak dalam beberapa bacaan. Sehingga ada ulama, walaupun dia taklah ulama yang besar dalam pandangan masyarakat semacam ulama tertentu, tapi ada kalangan ulama yang kata, boleh kita namakan, tak salah. Taqwa ini semacam tiket tazkiratun lil masirati ilal jannati. Seolah macam tiket yang dengan tiket itu kita akan dapat apa kita nak di penghujungnya. Itu antara yang sebutlah, saya tak sebut nama sebab apa ni, hanya sekadar itu disebutkan tiket. Dan bila saya renung balik, saya kata munasabah. Sebab tiket-tiket ni, tuan-tuan, tazkirah ni satu benda yang memudahkan kita. Sekarang kita ada highway, ada RNR, ada apa ni, apa tu, tempat kita nak bayar tol, ya. Tol boleh perasan. Kita perjalanan depan tol, kita pakai katalah Rapid ke Touch and Go ke, lalu lah. Dan kita dah ready dalam kita punya amount tertentu, sampai masa lalu terangkat dia punya palang tu, teruslah. Tak payah berhenti menanti nak uruskan begini-begini. Kita boleh bayangkan laluan kita laju, lancar. Walaupun agak jam sikit hari tu, tapi kalau hari tak jam, lurus je, semacam tak ada apa. Berjalan sampai-sampai palang bangun, kita terus pergi. Depan pun ada tol lagi, palang lepas. Sebab kita ada di sana amount yang cukup. Bayangkan. Itulah kata yang disebut-sebut tadi, tiket. Kita ada amount cukup. Tiket kita tiket yang ada amount. Amalan cukup, iman cukup, amal cukup, ibadat cukup. Kita akan berjalan sampai kepada mahsyar. Ini kita harapkan. Bahawa kita sentiasa merindui tuan-tuan hal ini.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ini antara bacaan doa Nabi SAW yang disebut dalam hadis daripada Nabi SAW yang berkait dengan rintihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga diajar oleh Nabi untuk kita mengambil rezeki daripada takwa ini. Allah permudahkan urusan-urusan kita dengan doa daripada Imam Muslim. Hadis Muslim, Nabi ajar kita jadikan highway itu bercahaya, terang sampai penghujungnya. Antara bacaan doa apa dia? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim, mana hadis sahih. Nabi ajar, rayulah kepada Allah Azza wa Jalla. Rayulah. Kamu dah beribadat, buat. Dah buat kebaikan, buat. Tapi rayu kepada Allah. Merayu, minta. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk yang jelas. Wat-tuqa, taqwa. Dia aku ingin hidup dalam taqwa, bersama dengan taqwa. Wal-afafa, maruah yang terpelihara. Maruah yang terjaga. Tak ada pencemaran maruah. Tak ada pencemaran akhlak. Tak ada. Yang ada maruah yang terpelihara dengan agama. Wal-ghina, dan ada kekayaan harta yang melimpah ruah. Harta yang banyak untuk kebaikan. Ini doa Nabi kepada kita, tuan-tuan. Nabi ajar, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami nikmat hidayahnya, taqwanya, dan juga maruah yang terpelihara, dan juga dinamakan sebagai harta yang melimpah ruah, kekayaan baik. Jadi yang pertama kata Syekh Dr. Saqat Musyidah, takwa ini menghimpun kebaikan akhirat. Maknanya laluan kita lurus. Kemudian tuan-tuan, takwa ini akan memberikan kita kelapangan dada. Saya duk perhati tengok kata-kata ini menarik. Sebab beliau bawakan pandangan daripada Ibn Taymiyah rahmatullahi alaihi. Taymiyah mengatakan kebaikan dan takwa melapangkan dada, melapangkan jiwa, meluaskan dada. Saya duk perhati tengok, benar sekali. Sebab apa? Dalam Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat yang Allah sentuh. Orang bertakwa ini tenang setenang-tenangnya. Dalam keserabutan ada ketenangan. Dalam kepayahan ada kemudahan. Dalam kesempit ada keluasan. Sempit tapi ada keluasan. Allah akan beri. Kerana taqwa. Contoh daripada ayat Al-Quranul Karim, daripada surah Al-An'am, Allah kata apa? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah kendaki betul beri kepadanya, lapangkan dadanya untuk bersama Islam. Di sini kata ulama, Allah lapangkan dadanya dengan maksud Allah campak dalam hatinya taqwa, iman yang kokoh dan padu. Satu hari Sayyidina Uthman Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman sendiri, Affan, Khalifah Islam yang ketiga, dia ialah dalam sejarah pemerintah Uthman ini, dalam tempoh dia memerintah, dia banyak ujian juga. Kerana ramai orang tak setuju, fitnah zaman dia pun boleh tahan juga atas pemerintahannya. Cerita itu panjang. Boleh tuan-tuan semak tentang fitnah zaman Uthman banyak sekali. Dan beliau pun mati dibunuh. Mati dibunuh ketika sedang baca Quran. Syahid. Ya. Pernah satu hari, kerana banyak sangat keadaan menekan, dia pemerintah khalifah. Dia bertemu para sahabat ramai, yatanaqashun fi ma bainahum, diriwayat kata mereka berbincang. Uthman berkata kepada sahabat yang ramai di kalangan kibar as-sahabah yang ada lah, kalau mungkin kerajaan dia lah pemimpin dalam masa kerajaan merintah. Uthman menceritakan, aku dibani dengan pelbagai benda yang menakutkan, membimbangkan dan sebagainya.
Lalu seorang sahabat bangkit. Ini cerita yang dirakamkan dalam sekitab tentang sejarah Osman, pemerintah dan pembunuhannya lah sekali. Bila semua macam itu, aku dibebani dengan pelbagai benda menakutkan, menggerunkan sebab ujian itu datang. Lalu sahabat tersebut kepada Osman, "Ya Osman, wahai Khalifatul Minin, apakah engkau ingin berhenti, maknanya letak jawatan lah, istiqalah. Istiqalah mana tak jawatan, berhenti daripada khalifah ini?" Kata Osman, "Tidak sama sekali. Ini amanah yang dibebankan oleh orang sebelumku, Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua. Bebannya kepadanya, beban kepadanya." Apa kata Osman? Dia bawa ayat ini. Itu cerita saya nak kaitkan, bawa ayat ini. Dia kata, bila Allah nak lapangkan hati aku, Allah campakkan pada aku kebaikan dan kemuliaan. Batu Osman radhiyallahu anhu, dalam kesempitan, dalam kepayahan, ada ujian pelbagai dalam masa perintah dia ni. Dan orang kepung dia, kalau tuan baca dalam cerita dia, dia dikepung, ketika dia bunuh, dia dikepung dekat dengan ada yang kata 10 hari. Dikepung, ada sahabat nak buat dia keluar, tak nak keluar. Dia bertahan dalam rumahnya. Sebab kata yang nak bunuh, kalau Osman keluar, kami akan tikam. Ada sahabat nak buat dia keluar. Dan dia boleh pun, bukan tak boleh. Itu cerita dia saat kematian. Dia mati tengah baca Quran. Ditikam. Di awal pagi fajar, belum subuh. Sampai tahap, itulah kata Uthman bin Affan, aku dalam kesempitan, Allah tidak akan susahkan aku. Dibaca ini, faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrul Islam. Dibaca itu dengan air mata. So, Osmanis dalam sejarahnya, kalau kita baca, seorang yang buka, yang cukup kuat menangis. Memang kuat menangis. Dia baca Quran menangis, dia zikir menangis. Itu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia baca ini dengan air mata, sebab dia yakin dalam kehidupan sempit macam mana pun ada keluasan. Ialah kita taklah sampai tak baca Uthman, tuan-tuan. Percayalah, dalam hidup ini, bila Allah nak campak pada kita hati yang tenang, Allah campak. Dalam kesempitan, kita nak taqwa lah tu, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, saya duk nampak bila bicara tentang taqwa ini, daripada sudut bicaranya panjang, kan ia membabitkan perbincangan panjang, tetapi penghujungnya, saya nak sebut kepada tuan-tuan semua, bahawa taqwa ini adalah jalan keselamatan kepada kita, dan taqwa ini adalah suatu rezeki yang paling berharga. Inilah pakaian utama kita, pakaian kematian kita, pakaian dalam kubur kita, pakaian di padang mahsyar kita, dan dipakaikan oleh Allah untuk ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi rentetan takwa ini daripada alam bumi, alam barzakh, alam kubur, alam mahsyar sampai kepada syurganya. Allah sebut kepada kita, inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban, sampai akhir kita baca ayat itulah. Sesungguhnya orang bertakwa banyak kemenangan dia akan capai. Kemuncaknya kata Allah, syurga menantinya hadaiqa wa a'naban, dengan taman-taman yang begitu indah, dengan buah makan macam-macam. Itu semua dirakamkan Allah Subhanahu wa taala tentang orang bertakwa dalam Quran. Kalau ikut kepada pengarang kitab ini, dia kata ada lebih kurang dalam 400-500 ayat tentang taqwa dirakamkan Allah Azza wa Jalla, dan saya sendiri pun buat catatan, taqwa disebut dalam Quran lebih 300 kali oleh Allah Azza. 300 kali. Taqwa, yattaqun, muttaqin, macam-macam tasrifnya. Lebih 300 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah terima orang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sayang pada orang bertakwa. Wa'atu wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah bersama orang bertakwa. Nabi pun bersabda, innallaha yuhibbul 'abda taqi. Allah amat sayang hamba yang bertakwa. Jadi banyak bacalah di sana sini. Yang penting, moga-moga Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita dalam taqwa, dengan amal yang penuh ketakwaan, hati yang bertakwa, amal yang penuh dengan ketakwaan, dan mati kita dalam taqwa.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Proses taqwa ini, proses yang tak pernah ada sempadannya. Itulah semua amalan-amalan kita, kecil ke besar, sunat ke wajib, terarah kepada nak jadikan kita orang yang bertakwa dan orang ada kekuatan, bertahan kokoh dalam dia buat apa sahaja kebaikan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau rezeki bulan depan kita masih bersama insya-Allah dalam kuliah macam ni, insya-Allah bertemu lagi. Saya akan cuba sambung lagi tentang isu taqwa ini dalam bicara akan datang, kerana isunya ada lagi 2-3 perkara kena sentuh. Wallahu alam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa berikan kita rezeki keimanan yang kokoh, hidup yang diberkati, diradainya, amal yang diterimanya. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu hidayah, wa tuqa, taqwa, wal afafa, maruah yang terjaga, terpelihara, wal ghina, harta yang melimpah ruah. Allah manawwir qulubana bil iman, cahyakan hati kami dengan keimanan. Allah ba'ahina bil iman, hidupkan kami dalam iman, wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Allah maj'alna min ibadikal muttaqin, jadikan kami golongan hamba-Mu, hamba yang bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar rintihan munajat doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah banyak zalimi di diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan tergolong dalam golongan yang rugi serugi-ruginya. Rabbana alaika tawakkalna, hanya atas Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, satu ketika kami akan benar kembali kepada Engkau. Wa ilaikal masir, tempat kembali kami hal kepadamu ya Allah. Allah mansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Ya Allah, bantu dan menangkanlah rakan-rakan seagama kami, pejuang hujah Islam di Palestin. Allah madammir a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, hancur leburkanlah musuh-musuh kami, musuh Engkau ya Allah. Minal musta'mirin al-ghasibin, di kalangan mereka yang melakukan zaliman, jenayah yang telah keburukan ke atas kami ya Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah, ya Tuhan berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, dan jauhkan kami dari azab api neraka-Mu yang membakar-bakar, menakutkan kami, menyusahkan kami. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.